wabarakatuh. Selamat sejahtera. So hari ini kita akan sambung dengan graf gerakan part yang kelima. Okey, objektif pembelajaran hari ini, di akhir pembelajaran murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan graf laju masa. Okey, so hari ini kita akan melibatkan penyelesaian masalah. Okey, so menyelesaikan masalah untuk contoh yang pertama. Okey, kita boleh tengok graf laju masa. Okey, kereta Dion untuk tempoh 16 saat. Okey, jarak dalam meter yang dilalui semasa kereta bergerak dengan laju yang seragam. Okey, kalau kita tengok dekat situ. Okey, laju yang seragam, kalau dalam tajuk, kalau dalam graf laju masa ni, laju yang seragam ni yang dekat sini. Ini adalah laju seragam. Yang sini. Okey, so jarak dalam meter yang dilalui semasa kereta bergerak dengan laju yang seragam. Okey, kita boleh tengok dekat situ. Okey, kalau jarak, kita mestilah dapatkan luas bawah graf. Okey, mana kawasan luas bawah graf untuk laju yang seragam? Ini. Yang ini je lah. So, bentuk apa yang terasal tu? Bentuk segi 4. Okey, so kita kena bacalah. Daripada sini sampai ke sini. So, 16 ni kita kena tolak dengan 8. So, 16 tolak 8, kita akan dapat 8 kat sini. So, tinggi sini pula, panjang sini, dia punya ni, tinggi dia adalah 12. So, apa yang kita kena buat untuk A? Okey, jarak sama dengan 8 darab 12. So, kita akan dapat jawapannya adalah 96 meter. Okey, sebab kita tengok simbol kat sini, dia adalah meter. Okey, so kita terus kepada soalan B. Okey, untuk soalan B, nilai V jika laju purata kereta untuk 12 saat. Yang pertama adalah 14. Okey, ini saya tukar pen kejap. Okey. So, untuk yang ini, okey, dia minta 12 saat yang pertama saja. So, kita akan refer kepada 12 saat yang pertama saja. So, daripada sini sampai 12 saja. So, saya akan stop sampai sini. Okey, saya ambil warna purple So, boleh refer. Yang ini adalah untuk soalan yang warna purple. Okey, so sampai sini saja. Okey, dan sama juga dia cerita laju purata dia adalah 14. Okey, laju purata, kita punya maklumat, laju purata sama dengan 14. Okey, apa yang kita tahu, laju dia adalah jarak bahagi dengan masa. Okey, first kita kena cari dulu jarak dia. Okey, laju 14, kita letak 14. Okey, jarak kita tak tahu sebab dia tak ada bagi tahu, tapi masa kita boleh dapat kat sini, masa kita adalah 12. Okey, so jarak yang kita dapat kat sini adalah 14. 12 ni kat bawah, bawa pergi sebelah, dia akan jadi darab. So, 14 darab 12. So, kita akan dapat jawapan dia adalah 168. Okey, so nanti kita kena sambung. Okey, maksudnya kat sini ialah bila kita minta laju, okey, so maksudnya jarak kita adalah 168. Okey, kenapa kita kena cari jarak? Sebab kita kena buat luas bawah graf ni. Okey, luas bawah graf yang warna purple pula. Okey, sebab ini adalah jarak dia. Jarak dia berapa tadi? 168. So, yang ini jarak dia adalah 168. Okey, so untuk bentuk ini kita kena kita kena fokus dulu, kita kena tengok dulu warna berapa bentuk yang ada. Okey, so kat sini saya pakai warna kuning So, bentuk yang pertama ini adalah bentuk A. Okey. Next. Okey, bentuk yang kedua. Ini adalah B. Okey, so untuk yang ini, okey, untuk yang ini kita kena buat A tambah B sama dengan 168. Okey, so A kita ialah 1/2 darab dengan 1/2 A kita ialah yang sini. Sorry, ini tinggi dia. Okey, 1/2 darab dengan sebelah sini iaitu 12 dengan V. So, 12 tambah V darab dengan yang sebelah sini bawah ni adalah 8. Okey, ini adalah yang
apa tu, trapezium. Okey, B pula bentuk segi 4 biasa saja. So 12 tolak dengan 8 yang dekat sini. So 12 tolak 8, sini dapat 4. Yang sini 4, yang sini adalah 12. So 4 darab 12 sama dengan 168. Okey, so kita kena solvekan lah apa yang kita kena refer ataupun apa yang kita kena tengok. Okey, kau kena tengok kat sini sekejap Okey, untuk yang dekat sini, dia ada huruf V kat tengah-tengah ni. Okey, so kita try dulu solve dulu. Mana yang boleh solve, kita solve dulu. Maksudnya kita guna calculator dulu. So kalau tak boleh nak solve, kita tinggalkan V tu lah. V ni nanti akan tertinggal kat sini. Nanti kita kena guna persamaan linear. Kita kena pindah-pindahkan lah apa yang patut untuk dapatkan V final answer. Okey, so untuk yang ni kita sambung. Okey, apa yang perlu dibuat ialah saya akan solve yang ni dulu. Okey, 1 dengan 8 ni saya cancel out. So saya akan dapat dekat sini 4 12 tambah V. Okey, tambah dengan 48 sama dengan 168. Okey, untuk yang ini kita kena darab satu-satu. Yang ni darab, yang ni pun kena darab juga. So apa yang kita dapat, 48 tambah 4V tambah 48 sama dengan 168. Okey, kat sini kita kena settle down nombor dengan nombor. Kita boleh refer kat situ. This one is nombor, this one is nombor. So kita kena tambah lah. Okey, so 48 kita akan dapat 96 tambah dengan 4V sama dengan 168. So sampai sini apa yang kita kena tengok ialah saya kena tinggalkan 4V automatik budak 96 iaitu yang nombor ni kita kena pindah belakang. So ini adalah dalam keadaan positif, pindah belakang dia akan jadi tolak. So kita akan terus buatlah. 4V sama dengan 168 tolak dengan 96. So 4V guna kalkulator, 168 tolak 96 kita akan dapat 72. So kita sambung lagi. 4V sama dengan 72. Kita kena tahu 4 dengan V ni sebelah-sebelah. So dia adalah operasi darab. So darab bila pindah sebelah dia akan jadi bahagi. So maksudnya kat sini V yang kita akan tinggalkan ni, kalau saya nak V, saya kena buang 4 pergi sebelah. Automatik darab ni pindah sebelah dia akan jadi bahagi. So kita akan dapat V sama dengan 72 bahagi dengan 4. So V final answer kita adalah 18. So adakah logik V 18? Kita kena cek dulu. Adakah logik nombor ini adalah 18? So logik lah. Sebab nombor 12 lagi kecil, 18 lagi besar. Kalau kita dapat jawapan tu lebih kecil daripada 12, bermaksud mungkin cara pengiraan kita salah. Kita kena cek balik. Okay. So kita terus sambung dengan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey, ini adalah gambar dia. So nyah pecutan gerakan, nyah pecutan. Okey, maksud nyah dia adalah graf yang menurun. So nyah pecutan. Soalan adalah graf laju masa. Kalau nyah pecutan kita kena cari ini adalah kecerunan. Okey, so kita kena baca dia punya koordinat. So koordinat yang pertama ni adalah 3, 12. Koordinat yang kedua adalah 7, 8. Mana kita tengok? Kita kena tengok huruf X dulu baru huruf Y. Yang ini X dulu. Okay, and then huruf Y. X dulu and then baru huruf Y. Okay, so soalan A. Nyah pecutan kita ialah okay, 12 tolak dengan 8 bahagi dengan 3 tolak dengan 7. So kita akan dapat atas adalah 4, bawah adalah negatif 4. So kita akan dapat negatif 1. Okey, negatif ni menandakan nyah pecutan. So sama ada cara penulisan, kita boleh tulis pecutan sama dengan negatif 1 ataupun nyah pecutan sebenarnya adalah 1 saja pun boleh. Okey, so untuk soalan yang A ni, okay, so next kita pergi kepada soalan B. Jarak dalam meter semasa kadar perubahan laju terhadap masa adalah positif. Okey, ini adalah graf yang ni.
Ni, yang ni. Okay, ini adalah graf yang ni. Okay, dia minta jarak. So, bila dia minta yang ni jarak, automatik kita kena tahu jarak adalah luas bawah graf. Okay, mana luas bawah graf, kita kena lorek lah. Okay, apa bentuk yang kita dapat, dia adalah bentuk trapezium. Okay, so soalan B, jarak dia ialah, okay, kita kena cari 1/2 darab dengan, okay, so dia punya selari yang ni ni dengan sebelah sini. Okay, so selari yang pertama adalah 5 tambah dengan 12 darab dengan 3. Okay, so jawapan akhirnya adalah 25.5. Okay, so settle untuk soalan B. So kita teruskan kepada soalan C. Okay, soalan C. Nilai T jika jumlah jarak yang dilalui untuk tempoh T saat adalah 121.5. Okey, 121.5 dalam tempoh T saat. Okey, bermaksud daripada awal pergi ke sini sampai habis. So, maksudnya dia nak keseluruhan perjalanan. Okey, bila dia cerita pasal keseluruhan perjalanan, kita kena tengok jarak dia adalah 121.5. So, automatik kita kena tahu jarak tu adalah luas bawah graf. So, luas bawah graf bermaksud kita kena cari luas dia lah. So, ada 3 bentuk kat situ. Kalau kita tengok kat situ. Sekejap Okey, ni adalah bentuk yang pertama, A. Ini adalah bentuk yang kedua, B. And then ni adalah bentuk yang ketiga, iaitu huruf C. Okey, so apa yang kita kena buat kat sini, kita kena cari satu-satulah. Okey, so kita buat A dulu. A, kalau kamu perasan, kita dah jumpa tadi dekat soalan A ni tadi, kalau kamu perasan, kita dah dapat daripada dekat soalan B. Ini sebenarnya cerita pasal A tadi. So, 25.5. Kita terus je, kita tak buat baru pun tak apa. Kalau rajin, buatlah baru. Okey, tambah dengan B. Ini A, ini B, ini C. Okey, B. B 1/2 darab dengan sisi selari. Sisi selari kita yang pertama adalah 12, sisi selari kita yang kedua adalah 8. So, 12 tambah 8 darab dengan yang sini 7 tolak 3, kita dapat 4. Tambah dengan C, C hanyalah bentuk segi 4 sahaja. So, segi 4 yang ini, kita kena baca yang ni. So, kita baca ni dulu lah. Ini adalah 8. So, 8 darab dengan T tolak 7. So, kita kena ingat yang besar belakang mesti tolak dengan yang depan. Kalau ada huruf, kena buatlah macam tu. So, kita akan dapat 1 kat sini. 121.5. Okey, so kita kena solve apa yang boleh. So, kita akan dapat kat sini 25.5 tambah dengan yang ni sebelah ni, kamu boleh guna kalkulator. Nanti kita akan dapat 40. Yang kedua yang B tu. Yang C, kita kena darab satu-satu ni. So, 8T, 8 darab T, 8T, 8 darab 7, 56, tolak 56 sama dengan 121.5. Okey, this one kita kena fokus. Okey, nombor dengan nombor ni kita kena settle down. So, maksudnya kamu kena selesaikan 25.5 tambah 40 tolak 56. Nanti kita akan dapat nombor tu adalah 9.5. 9.5 tambah 8T sama dengan 121.5. Okey, step yang seterusnya ialah 9.5 ni kita akan pindah pergi sana, dia akan jadi tolak. So, 121.5 kita tolak dengan 9.5, kita akan dapat 112. So, sama apa yang saya sebut tadi, ini sebelah-sebelah, so operasi darab bila pindah sebelah pula dia akan jadi bahagi. T sama dengan 112 bahagi dengan 8
So final answer T kita ialah 14. Okay, so kita tengok adakah logik kita punya jawapan 14. Tadi sini 7, sini jawapan 14. Okay, so jawapan kita adalah logik. Kalau jawapannya lebih kecil daripada 7, maksud cara pengiraan kita adalah salah. Okay, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih.